Pembentangan kumpulan 7 bertajuk eponimi. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama terdiri daripada saya sendiri, Nur Natasha binti Abdul Rashid. Yang kedua, Nur Syazwani binti Rosli. Yang ketiga, Nur Ayuni binti Salim. Dan yang terakhir, Sharifah Nur Amalia Syatira binti Syed Nor. Menurut Franklin et al. 2014, eponim merupakan perkataan yang berasal daripada nama yang sahih dan cara yang kreatif untuk pembandarahan bahasa agar sesuatu bahasa berkembang. Manakala menurut Emmett Ether 1992, eponim dari segi struktur dan semantik adalah berbeza kerana eponim boleh dikelompokkan secara tradisional kepada 6 jenis struktur, iaitu eponim mudah, eponim sebatian dan binaan atribut, eponim posesif, eponim terbitan berasaskan akhiran, eponim keratan dan eponim campuran. Eponim mudah ialah kata nama khas yang telah diterima pakai sepenuhnya dan menjadi nama biasa untuk sesuatu yang lain. Kebiasaan eponim mudah mempunyai bentuk jamak, sebagai contoh perkataan boikot. Perkataan boikot membawa maksud amalan memboikot sempena nama ejen tanah British iaitu Charles Sis Boycott di kaunti Mayo Island dikeluarkan pada tahun 1880 kerana enggan mengurangkan sewa. Kata nama am tersebut juga boleh menjadi sebahagian daripada kolokasi. Menurut pola yang dibuat oleh ahli seorang sarjana barat, eponim dalam kata nama majmuk ialah pengubah kata nama am. Sebagai contoh, mesin Turing yang dinamakan sempena Alan Turing iaitu ahli matematik British contemporary Wagner pada tahun 1935. Seterusnya, jenis eponim kedua ialah sebatian dan atribut. Eponim sebatian dan atribut ialah eponim mencampurkan nama dan perihalan. Loganberry itu dinamakan sempena nama peguam AS iaitu James Logan. Misalnya, eponim sebatian dan atribut ialah pembukaan Mrs. atau pembukaan catur ialah satu langkah dalam permainan catur yang dinamakan sempena Jack Hughes Mrs. seorang grandmaster dalam permainan itu. Baiklah, seterusnya eponimi posesif. Eponimi posesif ini berlaku dengan menyifatkan pemilikan daripada nama seseorang, iaitu contohnya Undang-Undang Fizik Newton yang dinamakan untuk ahli fizik, iaitu Sir Isaac Newton, manakala Selat Magellan dinamakan sempena Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Portugis. Seterusnya, eponimi terbitan berasaskan akhiran, iaitu eponimi ini wujud apabila nama seseorang digabungkan dengan akhiran untuk membuat perkataan yang baru. Contohnya mesmerisme, iaitu mesmerisme merupakan perkataan daripada nama seseorang, iaitu Dr. Jerman Frank Mesmer, digabungkan dengan akhiran ISM. Manakala contoh yang kedua ialah narsisisme, iaitu digabungkan dengan nama Narcissus, iaitu seorang watak mitos, digabungkan dengan akhiran isme. Eponim yang seterusnya ialah eponim keratan. Eponim keratan merujuk kepada nama yang telah dipendekkan atau disesuaikan. Sebagai contohnya, perkataan dance yang diambil daripada nama tengah dan akhir John Duns Scotus yang merupakan seorang biarawan dan ahli teologi yang dianggap bodoh. Contoh yang seterusnya ialah perkataan gal yang merujuk kepada nama unit ukuran untuk pecutan. Perkataan ini diambil sempena nama ahli fizik dan astronomi Itali iaitu Galileo Galilei. Seterusnya ialah perkataan Kaspersky yang merupakan satu program pelindungan komputer ataupun Computer Protection Program yang diasaskan oleh Eugene Kaspersky. Eponim yang terakhir ialah eponim adunan di mana dua perkataan digabungkan menjadi satu perkataan. Contohnya ialah perkataan gerrymander iaitu gabungan daripada nama Elbridge Gerry dan Salamander. Sebagai kesimpulannya, seperti yang kita dapat lihat daripada perbincangan ini, berbagai jenis nama yang sesuai boleh bertukar menjadi eponim. Kawasan pergema untuk penciptaan eponim adalah berbeza kerana kata nama asal ini terdiri daripada kelas nama yang berbeza seperti antroponima, toponim, nama makhluk dan nama jenama komersial. Berikut adalah rujukan yang telah kami gunakan dalam menjayakan tugasan tersebut.